Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Ismail. Kawan-kawan mesti tahu tau, dalam peperangan Mu'tah, bendera Islam pernah dipegang oleh Zaid bin Harisah. Saya Tasni. Kawan-kawan minat Zoro tak? Sebenarnya, Khalid Al-Walid telah diberi gelaran sebagai pedang Allah. Siapa lagi hebat? Fikir-fikirkanlah. Saya Muhaimin. Kawan-kawan dah tahu dah? Saya dah tahu. Saidina Hasan bin Ali merupakan cucu kepada Rasulullah SAW. Saya Hafiz. Anda tahu, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalid ditugaskan untuk menghapus semua golongan murtad. Saya Muaz. Kawan-kawan dah pernah dengar tak gelaran ini? Asma, puteri Abu Bakar As-Siddiq, pernah diberi gelaran Zatun Nittaqain. Saya Sa'ad. Ni fakta menarik tau. Khalid Al-Walid telah memeluk Islam pada bulan Safar tahun ke-8 Hijrah. Menarik tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. طلابي Naam. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. طلابي. Naam. Kita akan menyambung pembacaan surah kita dalam surah Ali Imran pada kali ini, insya-Allah ayat yang ke-31 dan 32. Ayat ke berapa? 31 dan 32. Ya. طلابي. Naam. Mari kita dengarkan bacaan 31 dan 32. Kali ini Ustaz nak terus memilih seorang pelajar. Duk-dak, Tasni. Ya, silakan. Yang lain cuba semak dan hayati bacaan Tasni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ketika mana kita menyebut Tasni baca baik dah. Cuma kalau boleh kita jelaskan satu persatu, jangan kita menyebut tu macam Allah simpan-simpan ya. Qul ati'u Allah war rasul. Kan? Dia simpan ya. Kalau boleh jelaskan artikulasinya. Dalam bahasa kita artikulasinya lah. Pronunciation-nya kena betul. Jadinya jelas satu persatu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sedap tak? Sedap. Tak boleh dimakan. Hanya boleh didengar. Mari kita bacakan sekali lagi bersama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Masya-Allah. Dan ayat yang kita baca itu hari ini kita akan mengupas cerita tentang cinta Nabi. Apa dia? Cinta Nabi. Cinta kepada Nabi kita. Selepas Allah, orang yang patut kita cintai dan taati siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi ada dia punya ceritanya.
Sebagaimana satu ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyeru seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa dia? Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf, marilah percaya bahawa aku ni adalah utusan Allah. Aku ni adalah pesuruh Allah. Aku ni bukan saja-saja nak lantik diri aku Nabi, tapi aku adalah pesuruh daripada Allah. Buktinya karamah-karamah ataupun perkara-perkara pelik, mukjizat yang pernah berlaku kepada Nabi. Tetapi si Ka'ab bin Ashraf ni macam tak percaya. Nahnu ahibba'uh. Kami ni orang Yahudi adalah kekasih Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Tak perlu lagi kepada Nabi. Kami dah memang mulia, babe. Dia kata. Kami memang power, babe. Tak perlu kepada kamu. Tapi ketika tu Nabi sedih. Ya, jangan takut. Kalau misalnya betul engkau percaya aku adalah Rasul, ikut suruhan aku, ikut tegahan aku. Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan menjamin dua perkara yang besar. Pertama, Allah akan cintai kamu. Allah akan apa? Cintai kamu. Dan yang keduanya, Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Jangan risau walaupun kamu jahat, kamu ada juga dalam ayat Quran menyebut kamu adalah bangsa yang dihina. Tetapi kalau kamu beriman kepada apa yang aku suruh dan tinggalkan apa yang aku larang, insya-Allah Allah akan cintai kamu. Dan yang kedua, Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Tetapi Ka'ab bin Ashraf ini tetap tidak mahu mendengar. Inilah perangai Yahudi yang selalu telah kita bincangkan sebelum ini, degil dan tak nak dengar kata. Isu yang terbaru dahulu kita dah tengok bagaimana kapal Mawi Marbara yang membawa orang awam memberi bantuan kemanusiaan walaupun tidak ada senjata, tapi tetap diserang oleh Yahudi yang menganggap semua selain daripada Yahudi adalah haiwan, hina, anjing dan sebagainya. Ada lagi cerita di sebalik cinta Nabi ini. Terus setia bersama kami Tullabi dalam rancangan Adik dan Alhamdulillah. Moga-moga cinta Nabi wujud dan Allah akan cinta kita juga dan Allah akan mengampunkan dosa kita dan kita kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Ya, seperti mana yang Ustaz katakan sebelum ini, bahawa cinta Nabi ini bukan boleh diungkap-ungkapkan saja. I love you, saya cinta awak. Seperti mana seorang uda dan dara apabila dia bercinta. Begitulah umpama kita cinta kepada Nabi. Tak cukup hanya menyebut nama Nabi. Antara cara sebut nama Nabi yang mendapat pahala adalah salawat. Adalah apa? Salawat. Mari kita berselawat sama-sama sikit. Tanda kita cinta Nabi. 1, 2, mula. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apabila kita berselawat dalam satu hadis yang lain, ada malaikat yang khas menjaga selawat seseorang daripada kita. Apabila sebagai contoh, Muaz berselawat. Tiba-tiba ketika itu malaikat tu catat, oh Muaz duduk dekat Shah Alam, ya, tengah syuting berselawat boring-boring, dia tak ada mencarut-carut, dia berselawat. Ketika itu malaikat tu terbang ke makam Rasulullah. Ingat, ada seorang sahabat yang bernama Muaz, orang Malaysia, orang Shah Alam. Dia telah berselawat kepada kamu 10 kali. Apabila nama Muaz sentiasa berselawat, dan berselawat, insya-Allah Nabi akan ingat nama Muaz tadi dan akan memberi syafaat dan pertolongan. Ketika mana di alam mahsyar, ummati, ummati. Tiba-tiba dia kata, bukankah kau Muaz yang selalu menyebut namaku? Mari sini aku tolong. Masya Allah, ketika itu bahagia dan berbunga-bunganya hati kita. Tetapi Tullabi, yang lebih penting bukan sahaja kita hendak berselawat. Yang lebih penting dalam ayat yang kita bacakan tadi, jika betul-betul kita cinta, kita kena buktikan seperti mana cinta uda dan dara. Kita memberi hadiah kepada Nabi. Bolehkah kita beri hadiah kepada Nabi? Boleh. Macam mana nak bagi hadiah? Rasulullah telah wafat dan telah meninggalkan kita. Tanda hadiah yang besar, tanda hadiah yang unggul adalah kita mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Rasul larang kita tinggalkan, apa yang Rasul tegah kita tinggalkan juga. Itulah tanda hadiah yang terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tullabi. Ketika mana adik-adik betapa cintanya Rasulullah SAW, dia sanggup untuk berkorban
berkorban ketika mana dia berdakwah untuk memastikan umat dia terus senang, terus menerima hidayah daripada siapa? Allah. Ketika itu di Taif, Rasulullah dibaling sehingga sepatunya penuh dengan darah. Dan ketika mana Rasulullah berjalan ceplap, bunyi darah. Dan ketika itu Nabi dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu sehingga kanak-kanak yang kecil juga menghina baginda. Tetapi baginda terus duduk dan tidak menyalahkan kaumnya dan berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah dan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan ketika itu Nabi terhencut-hencut dan kakinya luka dan penuh dengan darah. Sedih tak adik-adik? Sedih. Ketika itu bagaimana kita tidak mahu mempertahankan Nabi apabila Nabi dihina? Ketika mana Nabi cuba untuk dihina dan dilukiskan di atas gambar seekor khinzir. Nabi dilukis gambar kartunnya ketika mana ada serban dan serbannya bercantum dengan bom. Dan ketika itu dikelilingi oleh perempuan, kononnya Nabi ini seolah-olah yang gila kepada betina ataupun kaki perempuan. Adakah kita tidak terusik hati kita untuk mempertahankan Nabi kita? Terusik atau tidak? Terusik. Oleh sebab itu adik-adik, taatlah perintah Allah, taatlah perintah Rasul. Dan ketika mana di akhir hayat baginda Nabi SAW, ada seorang sahabat yang sentiasa sayangkan Nabi. Sampai segala pergerakan Nabi, cara berdiri Nabi, suara Nabi, pergerakan Nabi cuba ditiru oleh seorang sahabat ini yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika mana di akhir hayat-hayat baginda ketika mana nak mati, biasanya kita kalau nak mati ataupun meninggal dunia, apa yang kita ingat? Nak jaga diri baik-baik. Doakan mak. Kan? Lebih kepada wasiat, harta, tengok adik-adik. Tetapi Nabi dia tidak ingat semua kaum keluarganya. Ketika itu, bibir Nabi pucat dan lesu. Tangan dia sejuk. Dan badan dia begitu panas dan mencelupkan tangannya ke dalam air dan menyapu mukanya kembali. Dan tidak mampu bangun lagi. Dan di bibirnya terkumat kamit, ummati, ummati, ummati. Apa maksud ummati? Umatku, umatku. Dia sangat risau tentang umat ni yang takut tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Dan Nabi sedih. Dan kalau boleh dia nak menyelamatkan seluruh umatnya. Sedangkan kita jauh dengan Rasulullah SAW. Jauh dengan ajarannya. Sebagai contoh adik-adik, cuba senaraikan nama-nama sahabat Nabi. Boleh? Secara laju. Boleh? Satu. Abu Bakar. Lagi? Sayyidina Ali, Hasan. Terus. Terus. Ali. Lagi. Sa'ad. Dah tak berapa ingat kan? Hanya lebih kurang 10 ataupun 11. Tapi kalau Ustaz kata senaraikan nama artis-artis nasyid, artis-artis, senang tak? Laju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 40 dengan begitu mudah. Itu sahaja membuktikan bahawa ada kalanya jiwa kita lebih dekat dengan keseronokan dunia berbanding cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Ingat kata-kata yang terakhir, al-mar'u husyiral mar'u ma'an man ahbab. Dibangkitkan pada hari mahsyar kelak seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Apabila kita cinta kepada Nabi, insya-Allah juga kita akan bangun dan dibangkitkan bersama dengan para anbiya dan para rasul, berjumpa dengan Nabi yang kita cintai. Sekali lagi kita akhiri dengan selawat sebelum kita berjumpa dengan atuk selepas ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Ayuhlah hayati hikmah kalam. Habibi, Habibi, Habibi. Dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Ayo, cucu-cucu atuk, ya Habibi, ya Habibi. Cucu tu tak ada makna apa Habibi, Habibi ni. Ya. Itu bahasa Arab tu. Nak tahu apa dia? Tunggu je atuk. Ya, cakap je lagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Zamri. Terima kasih kepada cucu-cucu atuk dalam studio. Masya Allah. Semua comel-comel, lawa-lawa semua. Baju pun lawa. Macam Arab Badui nampak.
Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan terus bersiaran seperti biasa. Dan untuk kali ini ingat pesan Atuk, apa yang Atuk sebut hari ini ada 2 perkara ya. Yang pertama Atuk sebut apa yang cucu sebut tadi, ya habibi ya habibi. Itu bahasa Arab sebenarnya. Sebenarnya bahasa Arab yang memaknanya kekasihku. Ya. Kekasih sebenarnya siapa sebenarnya agaklah. Siapa kekasih kita? Allah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Qala Rasul man arada mahbuban. Daripada habibi itulah. Man arada mahbuban fallahu yakfi. Barang siapa memerlukan seorang kekasih untuk dia berkasih sayang, dia bercinta, berasmara, bercinta dengan siapa? Allah. Itu dia kata fallahu yakfi. Kekasih kita siapa? Allah. Maka sebab itulah di sini Atuk nak pesan cuba Atuk, ingat ya, bila kita sebut soal kekasih, soal cinta, soal sayang, maka ulama-ulama kata cinta itu ada 3. Ingat ya, cinta ada berapa? 3. Apa dia? Yang pertama dia namakan dipanggil hubbi ataupun dipanggil mahabbah ijlaliyah. Mahabbah ijlaliyah. Mahabbah apa? Ijlaliyah. Apa dia? Iaitu cinta makhluk kepada Allah. Cinta makhluk kepada Allah. Macam mana makhluk nak cinta Allah? Kita pernah dengar cerita Rabi'atul Adawiyah kan? Rabi'atul Adawiyah seorang perempuan yang sampai ke peringkat karamah. Oh Masya Allah, dia jadi keramat. Jadi wali. Pasal apa dia sampai keramat? Sebab dia cinta Allah itu sampai orang kata dia gila. Malam-malam orang tidur dia bercakap dengan Tuhan. Dia berbual dengan Tuhan. Orang kata dia gila padahal dia punya asyik dengan khusyuk Allah tu sampai dia bercinta dengan siapa? Allah. Itu dia panggil mahabbah ijlaliyah. Satu. Yang kedua ialah mahabbah ikramiyah. Mahabbah apa? Ikramiyah. Apa dia ikramiyah? Cinta kerana hormat. Seperti cinta anak kepada mak, cinta anak kepada bapa. Kita cinta mak ayah kita tak? Cinta. Sayang tak? Sayang. Betul sayang? Betul. Biasa kalau sayang apa dia buat? Sayang apa dia buat? Mana kalau kita sayang, apa dia suruh buat semua kita? Betul tak? Baik, cucu Atuk dalam sedia. Kalau mak suruh buat tak? Buat. Ada pernah tak buat tak? Pernah. Itu tak sayang lah tu. Kalau sayang, mesti apa mak suruh, mesti dia buat. Apa ayah suruh, mesti dia buat. Itu nama dia mahabbah ikramiyah. Cinta kerana memuliakan. Yang tu cinta juga murid dengan guru. Maka murid pun cinta guru. Saya sayang guru. Ada berlaku tak? Saat ada sayang guru tak? Pasal apa sayang? Oh, dia mengajar kita. Kita dengar cakap dia. Itu namanya cinta atau mahabbah ikramiyah. 2. Ingat ya. Yang ketiga, mahabbah mujanasah. Mahabbah mujanasah. Apa dia? Mahabbah mujanasah. Apa dia mahabbah mujanasah? Makna dia cinta sejenis. Cinta jenis ni bahayalah. Kalau orang manusia cinta manusia, apa ni lelaki cinta lelaki ni bahaya ni. Ya, itu tak termasuk mujanasah. Maksud dia cinta mujanasah, cinta sejenis. Apa dia? Manusia cinta manusia. Romeo cinta Juliet. Laila cinta Majnun. Ya, itu mana cinta mujanasah, cinta sama manusia. Itu tak ada berlaku tak? Saat ada girlfriend tak? Dia sebenarnya ada tu. Ya. Mana bila tak ada girlfriend, itu mana cinta dia, itu namanya cinta mujanasah. Tapi kalau cinta lelaki, perempuan cinta perempuan, itu tak nama mujanasah. Itu salah segi Islam. Okey, walau bagaimanapun, di sini kita bicarakan apa dia? Mahabbah ijlaliyah, cinta manusia kepada Allah. Maka sebab itulah ayat tadi yang diterau di Ustaz Zabri tadi, jika kita cinta Allah, apa bukti dia? Bukti dia, Nabi kata, kalau kamu benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Okey, bila mana kita cinta Allah tak? Cinta. Apa bukti dia? Kena ikut Nabi. Apa Nabi kata kita kena buat. Apa yang Nabi suruh kita kena buat. Apa yang Nabi larang jangan buat. Itu maknanya kita cinta Nabi, kita ikut Nabi, itu arti kita cinta siapa? Cinta Allah. Maka sebab itu ikut Nabi, apa yang dia kata, apa yang dia buat, apa dia lakukan, artinya kita kena ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, kita buat. Ya? Apa yang Nabi lakukan, kita
lakukan. Maka itu namanya kita ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, itu bukti yang kita sayang siapa? Allah. InsyaAllah mudah-mudahan pesan Atuk supaya cucu-cucu Atuk semua, kita mesti cinta siapa? Allah. Jangan cinta orang lain, betul tak? Selain daripada Allah, kita cinta mak kita, cinta ayah kita dan cinta guru kita. Cukup. Nak cinta mak Allah tak? Jangan cari pasal. Ya? Tak usah, itu kemudian. Nanti besar-besar besok kan. Okey, habis. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat daripada pesan Datuk ini. Hingga bertemu lagi dalam masa kedua akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Waalaikumsalam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.